Terima kasih kepada Tuan Pengacara Majlis pemudah cara pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati DCP Datuk Pahlawan Azzi bin Ma'aris, Timbalan Ketua Polis Perak. Seterusnya Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Polis Daerah, Wakil Pengarah Lembaga Tabung Haji, Wakil Ketua Jabatan, dan lupa juga kepada penceramah jemputan kita Ustaz Hafiz, Datuk-Datuk, Datin-Datin, dan tidak lupa juga kepada sahabat saya Ustaz Azmi. Khususnya hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya serta inayahnya dapat kita sama-sama berkumpul pada hari yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita ini mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulakan majlis pada pagi ini, suka saya nak mengucapkan selamat menyambut Hari Polis yang ke-215. Jadi tugasan sebagai seorang anggota pada saya sebagai orang awam adalah satu tugasan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan amal jariah tugasan yang kita laksanakan dengan penuh integriti, dengan penuh keikhlasan pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat diganjari, menjadi pemberat amalan timbalan, menjadi pemberat kepada amalan kita di akhirat nanti. Okey, yang pertama. Dan seterusnya, marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan kurnia jua dapat kita berada di dalam satu majlis, iaitulah yang dikatakan sebagai majlis ilmu, yang mana kita semua sedia maklum bahawa majlis ilmu ini adalah salah satu majlis yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ. Barang siapa yang menelusuri jalan untuk pergi mencari ilmu, merintis jalan untuk pergi mencari ilmu, bersusah payah, datang daripada jauh, datang daripada Lenggung, datang daripada Gerik katanya, datang daripada Manjung, datang daripada Muallim untuk berkumpul di Ipoh ini, insya-Allah bersusah payah merintis jalan mencari ilmu, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan apa? Akan mengibarkan sayapnya sebagai apa? Sebagai tanda redha-Nya terhadap orang yang berada di dalam majlis ini. Nabi kata, fa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat akan apa? Akan mengibarkan sayapnya. Walaupun kita nampak hakikat dia bumbung macam biasa ya, tetapi sebenarnya dari sudut hakikatnya kita sedang apa? Sedang dipayungi oleh para malaikat. Sebagai apa? Sebagai tanda redha-Nya terhadap orang yang berada dalam majlis ilmu. La yastaghfiru man fis samai hatta fil ma'. Dan akan orang memohon ampun. Siapa dia? Apa juga yang ada di langit sehingga akan ikan-ikan di lautan memohon ampun pada orang yang berada di dalam majlis ilmu. Jadi itu perkara yang perlu kita banggakan, syukuri kerana apa? Kerana kita berada dalam majlis ilmu. Dan Nabi kata juga, apabila kamu lalu di sebuah taman syurga, kan? Apabila kamu lalu di sebuah taman syurga, adalah kamu singgah di dalam taman syurga tersebut. Pada para sahabat tanya kepada Rasulullah, apa itu taman syurga ya Rasulullah? Rasulullah kata apa? Majlis ilmu, majlis zikir, yang mana majlis tersebut menyebut kalimah-kalimahnya. Jadi maknanya darjat taman syurga ni, kan Nabi kata apa? Majlis ilmu dia darjat dia sama dengan, lebih kurang dengan apa? Raudhah yang ada dalam Masjid Nabawi yang kita semua selalu, yang mungkin di kalangan kita pernah sampai ke sana. Nabi kata apa? Ma baina baiti wa baina minbari
Antara rumah aku dan mimbar aku adalah salah satu daripada taman-taman syurga. Begitu juga dengan majlis ilmu adalah salah satu daripada taman-taman syurga. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena pagi yang berbahagia ini kita berada di dalam taman syurga. Dan seperkara lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebut, man ghada ila al-masjid liyu'allima aw liyata'allama kana lahu ka'ajri hajin tamma hajjuhu. Nabi kata, barang siapa yang pergi ke masjid, kiralah ke mana masjid ke surau ke tempat-tempat yang ada yang ada di masjid ilmu, sama ada seorang itu nak mengajar ataupun untuk belajar, layak bagi dia mendapat apa? Mendapat pahala orang sempurna melaksanakan ibadat haji. Tak pergi haji lagi dah dapat pahala. Pahala apa? Pahala melaksanakan ibadat haji. Dengan cara apa? Dengan cara berada di dalam majlis ilmu. Mudah sangat untuk kita memperolehi pahala. Jadi moral daripada hadis yang saya bacakan, daripada 3 hadis, kelebihan orang berada dalam majlis ilmu ni, yang pertama sekali dipayungi para malaikat, memudahkan jalan untuk ke syurga, berada dalam majlis ilmu, berada dalam taman syurga dan mendapat pahala orang melaksanakan ibadah haji. Jadi moral dia apa? Moral dia apabila ada je ustaz-ustaz mengajar, tak kira lah di mana jua tempat kita berada, tak kira lah di masjid ke, surau ke, pejabat ke, mana-mana juga tempat sekiranya ada orang mengajar ilmu, silalah duduk. Kerana apa? Kerana mendapat keberkatan. Tak kira lah kadang-kadang orang tu nak pergi ke majlis ilmu ni, dia pilih ustaz juga. Betul tak? Ini zaman kita nak tengok apa? Ustaz tu, siapa datang? Ustaz berceramah datang daripada mana? Datang Ustaz Khairul daripada Johor. Siapa tu ustaz tu? Ustaz tu buat lawak tak? Tak buat lawak, tak nak pergi. Sebab apa? Sebab nak tengok. Sekarang tu kadang-kadang kita punya persepsi kita sekarang ni, nak hadir majlis ilmu kan, nak hadir nak tengok apa nama lawak yang dibuat oleh ustaz-ustaz ni kadang-kadang, kan? Kadang-kadang orang tak tengok tu. Orang nak tengok, sepatutnya kita kena melihat kepada ilmu yang disampaikan, bukan kena melihat kepada lawak yang diterjemahkan semasa majlis ilmu tersebut. Jadi masalah sekiranya ada lawak itu juga penting. Dan okey, seterusnya bersyukur juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan kurnianya. Lebih kurang berapa hari lagi kita akan berada di mana? Satu bulan yang penuh dengan keberkatan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Iaitu bulan apa? Bulan Ramadan, yang mana akan disampaikan oleh Sahabul Fadilah Ustaz Hafiz nanti kejap lagi berkenaan dengan kita punya persediaan kita untuk menyambut Ramadan. Jadi maknanya bila mana kita nak menyambut bulan Ramadan, kaifa nastaqbil bulan Ramadan? Bagaimana kita nak menyambut bulan Ramadan? Lebih kurang dalam beberapa hari lagi. Yang pertama sekali kita apa? Kita digalakkan untuk perbanyakkan apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kadang-kadang kita selalu disebut Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, sampai situ. Tetapi hakikatnya kita kena sambung lagi satu doa yang sepatutnya kita baca, yang sering dibaca oleh salafus soleh. Apa dia? Allahumma sallim li Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku untuk sampai kepada bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan apa? Dan serahkanlah kepada aku bulan Ramadan untuk aku beribadat pada bulan tersebut, dan watasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah apa? Dan terimalah segala amalan yang aku buat pada bulan tersebut. Itu sepatutnya doa yang kita sering bacakan untuk menjelang Ramadan. Dan juga kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita akan disampaikan bulan-bulan tersebut. Dan berapa hari lagi? 2 hari lagi. Kan kita tersampaikan bulan Ramadan. Lebih kurang 2 hari lagi. 3-4 hari lagi. Kita bersyukur. Kadang-kadang sekiranya Allah SWT tak jemput dia untuk berada pada bulan Ramadan, maka apa? Maka satu kurian bagi dia. Mana nak tahu kan? Kan dia sampai lebih kurang dalam 30 Sya'ban nanti dia meninggal dunia ke? Tak sampai dia pada bulan Ramadan. Tapi kiranya kita berada dalam bulan Ramadan, insya-Allah kita panjatkan kesyukuran. Kenapa? Kerana Nabi SAW bersabda, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Antara dua dalam Ramadan ni adalah apa? Adalah menghapus untuk segala dosa-dosa kita. Dan seterusnya kita juga sepatutnya bergembira. Al-farh wal ibtihaj. Sepatutnya kita bergembira untuk sampai untuk mendekati pada bulan Ramadan ni. Ini sekiranya tidak ada kegembiraan dalam hati kita untuk menyambut bulan Ramadan, ceklah iman kita. Tengok balik iman kita. Sesuai okey tak? Soal apa? Kerana antara ciri-ciri sifat munafik dia tidak bergembira dengan bulan Ramadan. Gembira kenapa? Bulan Ramadan. Gembira kerana kita akan mendapat segala kebaikan pada bulan tersebut. Banyak sangat.
pada bulan tersebut, yang ganjaran-ganjaran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya macam berpuasa. Contohnya pada bulan kita akan ditemukan dengan malam Lailatul Qadar. Itu antara perkara yang perlu kita gembirakan pada bulan Ramadan, kedatangan bulan Ramadan. Ini sebagai peringatan. Dan juga kadang-kadang memanglah orang gembira pada bulan Ramadan ni. Semua orang tambah-tambah kalau orang bujang, betul tak? Kan? Kalau orang bujang ni betul. Sebab apa? Sebab satu bulan Ramadan tu apa dia? Makan free. Tu biasalah kan. Satu bulan Ramadan dia makan free. Okey, seterusnya kita juga digalakkan apa? Pada bulan Ramadan ni tanamkan semangat untuk kita berazam untuk melipat gandakan amalan ibadat kita. Tanamkan azam supaya kalau tahun lepas kita hanya baca Quran berapa? Mungkin suku Quran. Kan? Untuk tahun ni mungkin kita boleh gandakan lagi untuk satu hatam Al-Quran. Dan begitu juga sekiranya tahun lepas kita baca satu Quran sekali hatam, kalau tahun ni kita gandakan lagi, berazam untuk apa? Untuk banyakkan lagi kita punya hatam Al-Quran tu, lebih kurang dalam 2 kali ke ataupun 3 kali atau lebih lagi boleh. Itu antara persediaan yang kita galakkan untuk lakukan sepanjang sebelum ketibaannya bulan Ramadan. Tuan-tuan, datuk dan puan-puan yang Allah sekalian, tajuk yang telah dipersetujui kepada kita adalah apa? Satu tajuk yang saya rasa adalah bidang trust yang di bawah Jawhar Jabatan Wakaf Zakat dan Haji. Iaitu kalau ikut haji sebenarnya ialah di bawah bidang puasa tabung haji. Tapi kalau umrah, kenapa Jawhar ni pula cakap pasal umrah? Sebab Jawhar ni adalah Majlis Kawal Selia Umrah. Ahli Majlis Kawal Selia Umrah, iaitulah yang ditubuhkan oleh Kementerian Perdagangan. Majlis Kawal Selia Umrah untuk apa? Untuk monitor. Dan antara bidang trust, tugas Jawhar adalah apa? Adalah untuk memberi khidmat nasihat berkaitan dengan perihal ibadat-ibadat yang berkaitan dengan ibadat umrah. So, okey, yang pertama sekali, secara umumnya, secara realitinya, umrah ni dari sudut bahasa saya rasa mungkin sudah di kalangan kita ni dah ada juga yang pernah sampai ke tanah suci. Tolong boleh tak mungkin kita buat two way communication di kalangan kita ni, siapa yang pernah sampai tanah suci? Tolong angkat tangan. Tiga-tiga sikit nak tengok. Semangat sikit ni pagi-pagi ni kan. Tak ramai juga, lebih kurang dalam suku. Ustaz Azmi dah pernah sampai, Ustaz Azmi? Bila Ustaz Azmi? 2012, dah lama dah. Dah 10 tahun yang lalu. Yang dah saya lebih kurang 12. Yang akan pergi? Tak ada juga, tak tanya ke nak pergi ke sana? Oh, Datuk akan pergi. Yang tak nak pergi? Yang tak nak pergi, tu nak tengok. Kalau ada yang kata tak nak pergi umrah ni, asal macam pelik sikit lah iman dia tu, kena check balik lah. Sebab apa? Sebab Mekah dan juga Madinah adalah satu tempat yang sangat-sangat didambakan oleh umat Islam. Kalau sekelumit kita benci tempat tu, check balik iman dia. Tengok tempat tu macam mana. Kan? Tengok hati lalu macam mana. Sebab apa? Sebab pengalaman kita ada jugalah sekali dua bawa kawan-kawan. Ada seorang hamba Allah ni, dia pergi buat haji dan saya sebagai pengiring dia buat haji. Balik selesai semua dah nak balik. Kan? Dah balik dalam tunggu bas. Dia tanya saya, Hairul, kenapa orang selalu datang sini ya? Saya tak boleh lah datang sini selalu. Saya mengucap banyak. Kenapa tuan gamak cakap macam tu? Sedangkan itu adalah selalu tempat yang sangat-sangat didambakan oleh umat Islam. Jadi sekiranya ada sekelumit dalam hati kita, ada sikap untuk tidak ada keinginan untuk sampai ke sana, maka cek balik iman kita balik. Itu dia. Maknanya kalau berkaitan dengan umrah ataupun umrah adalah apa? Kalau dari sudut bahasanya, saya rasa mungkin sudah maklum, pernah ada di kalangan kita yang pernah sampai ke sana. Umrah apa dia? Dari sudut bahasanya adalah ziarah. Ziarah apa? Menziarahi Baitullah dengan mengerjakan ibadat-ibadat yang tertentu menurut syarat-syaratnya. Bila? Pada bila-bila masa kita boleh buat umrah. Anytime kita perform umrah. Tapi kalau dalam musim haji itu, mengikut kerajaan Arab Saudi, visa tidak akan dikeluarkan, hanya bisa musim haji sahaja. Jadi visa haji saja akan dikeluarkan. Jadi dari sudut umumnya, melaksanakan ibadat umrah ni bila-bila masa pun kita boleh laksanakan ibadat umrah. Tak kira lah pagi ke petang ke siang ke malam ke hari Senin ke hari Selasa ke bulan Rejab ke bulan Zulkaidah ke bulan apa, tak jadi masalah. Jadi maknanya anytime bila masa kita boleh buat umrah. Berbeza dengan
dengan haji. Apa dia haji? Menziarahi Baitullah dengan mengerjakan ibadat-ibadat tertentu mengikut syarat-syaratnya. Bila? Pada bulan-bulan haji saja, iaitu pada bulan Syawal, bulan Zulqaidah dan juga Zulhijjah, 10 hari pada bulan Zulhijjah. Itu dari sudut mafhumnya yang mungkin kita boleh pelajari dahulu. So seterusnya, itu beza antara haji umrah. Yang mana dia bila tanya apakah perbezaan paling ketara di antara haji dan umrah, apa dia? Ialah dari sudut timing dia, masa dia. Kemudian hukum. Yang ni kita kena apa? Kita kena perhalusi. Apakah hukum melaksanakan ibadat umrah? Siapa ada jawapan di sini? Abang-abang polis lian, warga PDRM. Apakah hukum kita melaksanakan ibadat umrah? Siapa ada jawapan? Ustaz Zmi? Pertama wajib. Yang kedua? Sunat. Yang ketiga? Sunat juga. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hukum melaksanakan ibadat umrah bagi yang pertama kali, ingat, adalah hukumnya apa? Wajib ditunaikan sekali seumur hidup, sekiranya berkemampuan. Yang ni kadang-kadang ramai masih lagi terlepas pandang. Orang nak ingat umrah ni sunat je, lepas pergi haji baru nak buat umrah. Tak, sebenarnya kalau ikut kita dalam mazhab Syafi'i, hukum melaksanakan ibadat umrah adalah satu hukum yang wajib, perlu kita tunaikan. Bahkan kalau dalam konteks kita sekarang di Malaysia sekarang ni hukum melaksanakan ibadat umrah ni, maaf tahu ni orang tawaji kan, hukum melaksanakan ibadat umrah sekarang dalam konteks masa kita sekarang ni adalah lebih berat daripada untuk melaksanakan ibadat haji. Kerana apa? Kerana ibadat haji untuk sampai ke sana kita perlukan kepada apa? Kepada kuota. So makna dia kuota haji akan masuk juga dalam istita'ah. So umrah dia tidak perlukan kepada elemen tersebut. Tidak perlu kepada kuota. So bila mana kita berkemampuan, cukup duit, sihat tubuh badan, maka tunaikanlah, pergilah melaksanakan ibadat umrah. Kerana ia juga adalah menjadi satu kewajipan. Dan ramai juga kadang kita masih lagi duk fikir umrah ni adalah sunat. Umrah ni sunat, biarlah. Nanti dulu. Jadi faktor apa orang tak nak pergi umrah? Dan kadang-kadang banyak juga antara faktor orang tak nak pergi melaksanakan ibadat umrah. Antara dia apa? Kan? Antara dia iaitulah biasalah selalu kita dengar, tak sampai seru. Sedangkan seru tu bila? Pada zaman Nabi Adam lagi dah buat haji. Kemudian pada zaman Nabi Ibrahim lagi dah buat haji. Seru tu pada zaman Rasulullah SAW dah 1400 tahun lebih lagi dah seru tu telah diseru. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Tak sampai seru. Itu biasa yang selalu kita dengar, alah nanti dulu, biar dulu nak pergi dulu kan. Esok dah sampai dah tiba masa kita yang pergi lah. Ini satu perkara yang perlu kita titik beratkan. Kemudian antara lain lagi perkara yang selalu kita dengar. Apa dia? Yang alasan orang tak nak pergi umrah. Apa dia? Dosa banyak Ustaz. Saya dosa banyak, tak nak pergi lagi lah. Biar dululah, nanti dululah, kita pergi dululah, dosa banyak ni. Sebab apa? Sebab dosa banyak ni takut bila mana sampai kat Mekah, jadi apa? Jadi takut tak nampak Kaabah. Ini biasa. Tak nampak Kaabah Allah. Sebab apa? Sebab dosa banyak. Ini kalau jenis geng yang rajin baca buku apa? Buku mastika. Selalu kot saya baca orang. Buku mastika. Kalau baca buku mastika tu memang tak jadi kerja lah kita. Macam-macam banyak mayat berulat lah. Lagi apa lagi? Kubur tak terima lah. Macam-macam kalau jenis rajin baca. Kalau dosa banyak, sanalah tempatnya untuk kita pergi. Itu antara alasan yang selalu kita pergi. Muda lagi, biar dulu lah, nanti tua esok orang nak pergi. Dan kalau kita tengok balik kita buku tabung haji tu, kan, buku tabung haji kalau tengok ni dalam tu kita, sekiranya ni kewajipan untuk kita naik laksanakan ibadah umrah ni, sekiranya kita ada apa? Ada 2 buah rumah ni kita. Kan misal boleh cek balik. Sekiranya kita ada 2 buah rumah, satu kita buat apa? Kita buat sewa, satu kita duduk rumah tu, dan satu lagi kita buat sewa rumah tersebut. Jadi kita kena jual rumah kita buat sewa tu untuk tampung kos untuk kita pergi ke sana. Kadang rumah yang disewa tu adalah
Bukan satu kewajipan bagi kita. Kalau yang rumah yang kita duduk adalah kewajipan untuk kita sediakan. Kita kena jual rumah tu untuk tampung kos kita pergi melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Sampai macam tu dia punya apa? Fik ibadah umrah atau haji. Jadi benda ni kita perlu tekankan betul-betul. Dan itu antara dia. Pergi umrah, itu kan antara dia punya. Jadi kadang-kadang kita tengok balik kadang-kadang di kalangan kita sendiri. Di kalangan kita, kalangan masyarakat, duit banyak, tak nak pergi umrah sebab apa? Tukar kereta baru. Setiap bulan dapat gaji buat apa? Tukar telefon baru. Ini adalah satu benda yang perlu kita tengok balik. Dan ini benda yang ini sebagai advokasi, sebagai apa? Sebagai advisor kami daripada Jauhar kepada masyarakat awam. Dan setengah orang selalu dia pergi umrah. Saya tahu dia pergi umrah. Tetapi dalam masa yang sama dia terlupa untuk buat apa? Daftar haji. Yang ni pun benda perlu kita kena tengok juga. Daftar haji adalah satu keperluan untuk kita tunaikan buat masa sekarang. Daftar haji. Kalau kita dah berkemampuan, duit cukup 1,300 dalam bank, dalam akaun tabung haji, kita tidak daftar haji, seolah-olah kita tidak memberati rukun Islam yang kelima tersebut. Jadi maknanya sekarang ni kita tugas kita pertama apa? Jangan lupa daftar haji. Kalau boleh Datuk TKP keluarkan semboyan seluruh perak. Siapa yang belum lagi daftar haji, sila buat daftar haji. Itu adalah benda yang perlu kita apa? Kita titik beratkan dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab dia juga satu keperluan. Yalah, kalau daftar haji hari ni bila pergi? Agak-agak bila Ustaz Azmi? Ustaz Azmi je kita kenal kat sini kan. Hari ni Ustaz, bila? Itu dah diumumkan, Datuk Syed Saleh umumkan bila? Saya lupa berapa ni dia punya figure dah. Kalau kita daftar ni 114 ke 130? Tak silap saya tu. 130 tahun kot. Daftar hari ni bila pergi? Lepas 130 tahun. Sekarang 2022. Kan? 2252. Saya rasa mati 3 kali, hidup, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, mati, tak pergi lagi haji. Kalau ikut dia punya apa? Dia punya jangkaan tu lah kan. Tapi kalau ikutnya tu adalah kaedah-kaedah lain yang boleh kita pergi kan. Kalau ikut kita punya figure 2100 untuk sampai ke sana, ini kita punya turn giliran kita tu 2100. Tapi mungkin di sana ada lagi ruang untuk kita pergi dengan kita buat apa? Dengan kita buat rayuan dan sebagainya. Di sana ada ruang. Jadi apa yang penting di sini, sebagai tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk memenuhi rukun Islam yang kelima, apa tanggungjawab kita? Daftar haji. Kalau boleh anak hari ni dah esok pergi ke tabung haji, daftar haji. Tak payah pergi tabung haji pula sekarang ni. Kita boleh apa? Masuk dalam online je. Beti jari apa semua. Dia punya apps tabung haji untuk kita daftar haji. Jangan main-main benda ni. Sekiranya kita gagal kita sambil lewa dalam melaksanakan daftar haji ni apa? Untuk melaksanakan pendaftaran haji untuk pergi ke sana ni, pergi tabung haji untuk ambil queue tu, seolah-olah macam kita ni tidak ambil enteng dengan kefarduan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Itu benda yang perlu kita titik beratkan. Kemudian seterusnya, itu adalah dari seluruh hukum. Saya rasa clear kot mafhum dari seluruh hukum ni ya. Azam tanam diri kita untuk kita melaksanakan ibadat umrah. Yang pertama sekali yang kita kena tekankan di sini, daftar haji dan juga pergilah laksanakan ibadat umrah dahulu. Kenapa? Kerana untuk sampai ke Mekah adalah untuk laksanakan ibadat dia ada satu pelbagai sukar bagi dari kita. Saya rasa clear dari seluruh hukum ya. Boleh ya? Kemudian seterusnya, kita tengok berapa ramai umat Islam Malaysia pergi buat haji ni. Buat umrah ni. Umrah. Peningkatan ni setiap tahun. Daripada tahun 2009 80k, kemudian tahun 2010 93k, kemudian last sekali tahun 2019 274,000 orang setahun. Ramai tak kalau ikut dari sudut figure ni? Ini figure ni dikeluarkan oleh Kementerian Pelancongan. Ramai tak dari sudut figure ni? Kalau ikut statistik umat Islam di Malaysia, sebenarnya masih ramai lagi umat Islam yang tidak ada kesedaran untuk melaksanakan ibadah umrah. Ini statistik bisa umrah 274,000. Kalau ikut umat Islam lebih kurang dalam 20% sahaja
di Malaysia ni, mungkin lebih kurang dalam 1.2 something kot, lebih kurang 100 umat Islam yang pergi melaksanakan ibadah umrah setiap tahun. Tak ramai. Itu belum termasuk yang pergi sebagai mutawif, pergi ulang-ulang 4-5 kali setahun. Itu termasuk juga sekali. Jadi benda yang perlu kita titik beratkan. Benda seterusnya, fadilat. Saya rasa tak boleh kot kita nak sentuh panjang-panjang bab masalah fadilat ni kot. Fadilat melaksanakan ibadah umrah adalah satu benda yang sangat banyak. Banyak sangat fadilat umrah yang telah di-highlightkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Kemudian seterusnya Nabi kata apa? Antara kelebihan melaksanakan ibadat umrah ni apa dia? Menghapuskan dosa-dosa dia. Jadi menghapuskan segala dosa kita. Nabi kata apa? Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Antara dua umrah ni adalah apa? Adalah penghapus segala dosa-dosa kita. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan melainkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan risaulah. Jangan risau sehingga orang tu dia ingat pergi umrah ni duit habis. Dah. Pergi umrah ni hari, lepas ni balik nak makan apa? Dah. Yakinlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa selepas kita duit yang kita belanjakan untuk pergi melaksanakan ibadah umrah ni, duit tersebut pasti akan datang balik. Tidak ada pernah lagi sejarah yang saya dapat bahawa orang balik pada berkah ni dia balik dia bingkrang. Sebab Nabi dah janjikan, Nabi satu hadis Nabi kata apa? Tabi'u bainal haji wal umrah. Fa innahuma yanfiyan al-faqr wal dhunub. Pergilah haji dan umrah kerana apa? Kerana keduanya haji dan umrah ini adalah apa? Adalah penghapus segala fakiran dan dosa. Menghilangkan kefakiran dan juga dengan dosa. Kita bayar 8,000 sekali satu trip. Kita bayar 10,000 satu trip. 12,000 hatta 30,000 sekali satu trip. Bukanlah satu pelaburan yang membazir. Kerana apa? Kerana pelaburan tersebut pasti kita akan dapat pulangannya. Kemudian seluruhnya buat tempat juga makbul doa. Segala apa jua keinginan yang kita nak, pasti doa kat sana pasti kita akan perluhi. Itu antara kelebihan melaksanakan ibadat umrah. Sebab itulah kalau kita tengok orang pergi Mekah ni balik ada je perubahan pada diri dia. Kan? Dan seterusnya juga mendapatkan silaturahim dan seterusnya juga. Ini kalau antara kelebihan bulan Ramadan. Dan antara amalan yang kita disarankan laksanakan pada bulan Ramadan apa dia? Apa dia? Melaksanakan ibadat umrah. Melaksanakan ibadat umrah adalah satu amalan yang kita galakkan lakukan. Saya dengar kita Datuk KP nak pergi bulan Ramadan ni. Oh, alhamdulillah, tahniah. Sebab apa? Sebab Nabi kata apa? Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Ibadat yang umrah yang dilakukan pada bulan Ramadan umpama apa? Umpama melaksanakan ibadat haji bersama dengan aku. Itu kelebihannya. Jadi kalau ada dia punya costing dia lebih sikit lah. Kalau umrah macam biasa mungkin sekarang nilai sekarang pasca Covid ni mungkin dalam 7K ataupun 8K. Tapi kalau bulan Ramadan mungkin sampai 10K ataupun 11K. So orang kot lah. Tapi tak kisahlah. Sudah berbaloi. Dan kita perlu ingat kalau umrah pada bulan Ramadan ni sangat seronok. Sangat seronok. Berbeza dengan suasana kita di Malaysia. Di sana ni macam pesta ibadat. Dan kalau siapa yang pernah pergi umrah pada bulan Ramadan nak masuk Masjidil Haram pun tak boleh. Kan? Time-time nak buka puasa tu, lebih kurang dalam pukul 6.30 pukul 7 nak buka puasa tu, nak masuk letak kaki pun payah. Sebab apa? Sebab penuh dengan makanan. Ramai saja, ada saja orang datang bagi sedekah umrah pada bulan Ramadan. Dia pesta ibadat. Berbeza dengan kita. Kan lagi penghujung lagi ramai orang. Kan mula-mula yang lebih kurang dalam 10 yang terawal tu orang tak ramai-ramai sangat. 11 ke 20 tu ramai juga. Dan tapi kemasuk je 20 ke sampai ke 30 10 malam yang terakhir orang berjuta-juta melimpah ruah. Tapi selepas sekarang ni saya tak pastilah macam mana dengan pandemik sekarang ni kan. Tapi kalau ikut sebelum ni memang macam itulah dia punya kebiasaan. Berbalik pula dengan kita malam pertama tu malam yang pertama tu orang punya ramai nak masuk masjid pun tak boleh. Kita yang selalu pergi masjid pun dia nak semayang kat luar. Sebab apa? Sebab ramai sangat orang. Mari malam kedua, mari malam ketiga orang, mari malam ke-10 dah tak ada orang, mari malam ke-20 langsung tinggal Tok Imam, Tok Bilal dengan Tok Siap sahaja. Kebiasaan kita berlaku di Malaysia. Kan dia kata teka-teki Piramli itu memang sesuai sangatlah kan. Satu banyak. Dua apa? Dua jarang-jarang. Kadang apa? Dua sikit-sikit. Tiga jarang-jarang. 4
Kadang-kadang. Apa dia? Bukan kahwin. Umat Islam di Malaysia pada bulan Ramadan. Itu dia punya analogi dah. Jadi makna dia, kalau lagi masa lagi 10 hari lagi lah kita pun gandakan amalan dan ibadat kita. Itu dia punya kelebihan melaksanakan ibadat umrah. Dan seterusnya pahala jihad. Kan pahala jihad apa? Jihad apa Nabi kita Aisyah radhiyallahu anha tanya pada Rasulullah ada tak jihad untuk umuman? Rasulullah kata ada. Jihad la qitala fi. Jihad yang tak ada peperangan pada dia. Apa dia? Haji dan umrah. Nak pergi umrah ni macam-macam jihad. Macam-macam dugaan kita akan tempuhi kan, dah sampai ke airport kemudian ada meninggal lah, kemudian dah sampai pergi tertinggal apa baru-baru ni macam-macam kes. Tambah pandemik sekarang dah sampai airport dah. Apa dia laku? PCR test tak lepas. Kan? Dah balik dah punya bulan 12 dah sampai airport nak balik dia sampai Mekah nak balik ke sini PCR test dah pula tak lepas. Macam saya lah pergi bulan 12 hari ni. Umrah 10 hari je. Kena kuarantin 20 hari. Bulan 12 kemarin tu awal bulan 12 yang kata Omicron nak merebak tu. Saya pergi umrah saya pergi 15 sampai 25 sepatutnya balik Malaysia 26. Tiba-tiba PCR test tak di Madinah sangkut. Kenalah hajar ni maksudnya istilah bahasa Arab apa? Kuarantin. Kuarantin di mana? Di dalam hotel di masjid di dalam hotel dekat Madinah, dekat dengan Masjid Nabawi. Masjid tak pergi. 10 hari duduk dalam hotel. Petak kepala. Kemudian dah balik tu selepas sebelah tu, balik dulu tu sampai di KLIA Kuala Lumpur pula kena kuarantin lagi 9 hari. Umrah 10 hari, kuarantin 20 hari, 19 hari. Itu antara ujiannya. 10 hari, 19 hari, 20 hari petak kepala. Duduk dalam kena pusat kuarantin tu. Itu antara ujian yang kita kena yang ditempuhi. Tak pernah lagi lah kena sampai begitu sebelum ni. Tapi alhamdulillah lah kan, Allah uji mungkin umrah kita ada kekurangan, dia balas ikut sini. Kita tidak mengetahui apakah sebenar Allah SWT nak uji kita. Memang di sana adalah satu tempat ujian yang mana untuk menghapuskan menguji untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita. Itu antara kelebihan fadilat-fadilat ni. Sebab nak suruh tuan-tuan pergi laksanakan ibadat umrah ni kan. Jangan duk fikir benda-benda, jangan duk fikir nak pergi ke Bandung dulu. Kan ini ada duit nak pergi mana? Bandung. Ada duit nak pergi ke mana? Vietnam. Ni dah buka sepadan 1 bulan ni. First pergilah Singapura. Sebab apa Singapura dah hina semakin kan. Tak payah pergi kena apa? Tak perlu bayar smart tag, tak perlu bayar tasyik enggu kat sepadan tu. Jalannya tu free lah untuk sampai seminggu. Semangat nak pergi ke sana. Fikir lagi nak pergi mana? Fikir nak pergi ke Mekah dulu. Sebab apa? Sebab untuk melangsaikan tanggungjawab kita sebagai umat Islam. Jangan fikir Tokyo dulu. Kadang-kadang sekali yang lebih parah lagi. Pergi ke mana? Pergi ke Europe dulu. Langkah Mekah ni. Sini Mekah, Europe. Tak tinggal ke Mekah, terus pergi ke Europe, pergi ke England, pergi ke Perancis, berjalan di sana. Umrah tinggal. Ini adalah satu benda yang perlu kita tengok, muhasabah balik diri kita sebagai orang Islam. Dan seterusnya kelebihan sembahyang ni antara kelebihan yang kita tengok lah. Kelebihan apa? Kelebihan sembahyang di mana? Di Masjidil Haram. Kelebihan sembahyang di Masjid Nabawi kan. Kalau sembahyang di Masjid Nabawi berapa pahalanya? Garannya Ustaz ni? 1,000. Kalau Masjidil Haram 100,000. Bayangkan 100,000 kita pergi duduk sana berapa hari? Ya 10 hari. Kan satu hari sembahyang 5 waktu. Satu hari sekali sembahyang 1,000. 100,000. Satu hari 500,000. Kan satu hari 500,000. 2 hari 1 juta. 4 hari 2 juta, 10 hari 5 juta pahala sembahyang. Bayangkan mana nak dapat. Balik jangan tak sembahyang sudah. Sebab apa berlaku juga di kalangan kita yang pergi ke sana tu, dia balik pergi Mekah 10 hari, balik pergi haji 40 hari, balik dia tak mau sembahyang. Sebab apa? Sebab dia kata pahala aku dah cover sepanjang hayat. Pahala sembahyang aku dah cover sembahyang apa? Sembahyang hayat aku. Engkau apa ada? Argue kita lagi kan. Itu benda yang perlu kita tengok. Jadi makna pahala memang berlipat kali gandakan juga semasa kita pergi ke sana. Kalau sembahyang di Masjid Idrisiah, Masjid Negeri 1, sembahyang di sana 100,000. Kan mana dapat pahala banyak macam tu. Kemudian seterusnya, antara kelebihan lagi, kelebihan mati kat sana, mana nak tahu ditakdirkan mati kat sana. Kan? Ada yang teringin nak mati kat sana. Tolong kat tangan sikit. Seorang je. Lain. Ustaz Mi dah tahu kan. Siapa nak mati kat Madinah? Tolong akan mati kat Mekah kat sana. Tolong kat tangan sikit. Angkat pun tak ikhlas macam ni je. Polis kena semangat sikit. Ustaz macam ni, saya nak mati ke Madinah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah. Ni untuk sebagai semangat kita kan. Nabi kata apa?
man istata' an yamuta fil madinati falyaf'al fa inni kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah liman mata biha. Barang siapa yang mampu untuk mati di bumi Madinah, maka do it, maka lakukanlah. Sesungguhnya aku akan bagi syafaat kepada siapa-siapa yang mati di bumi di Madinah di akhirat nanti. Itu kelebihan. Siapa tanya mati di Madinah, tolong angkat tangan. Semua angkat tangan. Ada tahu kelebihannya kan? Kelebihan dia banyak. Mati kat sana. Ada azam. Pergilah, tapi kena pergilah. Kan? Kena pergilah. Tapi orang Malaysia ni jarang kot mati di Madinah ni. Kurang. Ada tapi tak banyak. Sebab apa? Sebab sebelum pergi tu dia buat kenduri doa selamat dulu. Jadi tak adalah mati kan. Dia buat kenduri doa selamat dulu semua. Jadi selamatlah dia tak pergi sana. Jadi makna dia sebenarnya kalau ikut sunnah Rasulullah, dia selepas balik tu baru dia buat kenduri kan. Nak pergi tu buat tak ada masalah. Buatlah nak buat kenduri, nak sembelih lembu kan, nak sembelih unta, sebelum itu pulang kepada tuan-tuan. Jadi makna itu antara kelebihan yang kita perlu kita tengok. So persiapan sebelum pergi saya rasa okey pun, niat tuan semua kesihatan yang baik mesti ada, dan kita kena juga mesti ada ilmu. Ilmu berkaitan dengan apa? Ibadat. Ilmu berkaitan dengan apa? Suasana di tanah suci, dan juga ilmu package yang diambil. Yang ni benda yang adalah turning point yang kita akan highlightkan di sini. Package yang kita pilih. Okey, baik. Senario pengurusan umrah di Malaysia. Senario pengurusan umrah di Malaysia. Apa dia senario pengurusan umrah di Malaysia? Sebenarnya umrah ni sebenarnya di bawah bidang kuasa siapa? Tamu Haji Sami, bidang kuasa umrah ni siapa yang pegang sebenarnya? Masih ramai lagi orang terpinga-pinga, tak tahu jawapannya. Siapa yang pegang kuasa umrah ni? Siapa yang pegang? Sami, Menteri Agama. Tak wajib tak tanya, dia tahu jawapan dah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, datuk dan mati Allah sekalian, datuk-datuk dan puan-puan dan mati Allah sekalian, umrah sebenarnya masih ramai lagi orang tak tahu punca kuasa umrah ni di bawah bidang kuasa siapa. Bila tanya bawah kuasa siapa, confirm orang akan jawab apa? Tabung haji. Betul tak? Di bawah Menteri Agama. Lagi siapa lagi? Di bawah bidang kuasa Jabatan Agama Islam. JAKIM pun ada, Jauhar pun ada juga. Tak, tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, umrah sebenarnya di bawah bidang kuasa Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Mereka ni lah yang pegang, yang kontrol ibadat umrah sebenarnya. Pelik tak hukum kita di Malaysia? Satu ibadat tetapi dikontrol oleh agensi yang bukan dalam bidang agama. Sebab apa? Sebab tertakluk di bawah Akta EIP atau 82 tak silap. Akta Industri Pelancongan 1992. EIP 1992. Tabung haji Akta 535 di bawah kuasa siapa? Dia hanya menguruskan hal ehwal yang berkaitan dengan ibadat haji. Umrah no, bukan di bawah bidang kuasa tabung haji. Itu benda yang perlu kita kena ketahui daripada awal. Bidang kuasa siapa? Senario pengurusan usaha sebenarnya di bawah itulah, di bawah bidang kuasa dan tabung haji. Kita tengok balik nilai pengurusan umrah di Malaysia ni, bisnes umrah ni banyak tak? Kalau kita tengok balik bisnes umrah ni dari sudut ni, dia boleh menjana keuangan. Kalau kita tengok balik pakej umrah yang sebanyak 4,900 yang telah diumumkan oleh Kementerian Pelancongan pada tak silap saya tahun 2014 atau 2015 dahulu, pakej umrah paling minimum mesti 4,900. Sekiranya pakej yang dijual sebanyak 2,200, dia boleh menjana pendapatan lebih kurang dalam, dia punya bisnes dia lebih kurang dalam 1.1 bilion. Itu kalau 4,900. Tapi kalau pakej umrah tersebut, dia punya harga lantai, harga pakej, average pakej umrah ni lebih kurang dalam apa? Lebih kurang dalam 5,500 ke 6,000. Jadi maknanya nilai pasaran, nilai perniagaan umrah, bisnes umrah ni maka lebih kurang dalam 2 bilion. Sekiranya jemaah umrah tersebut lebih kurang dalam 200 ribu. Itu besar tak? Besar tak dia punya bisnes umrah? Sangat besar. Jadi
Bila mana berlakunya besar bisnes umrah ni, maka di sana berlakulah beberapa unsur-unsur penipuan. Yang ni benda kita perlu halaikan. Berlaku. Saya rasa PDRM mungkin ada dia punya statistik dan sebagainya lah daripada pihak PDRM sendiri kan. Penipuan pakej umrah. Kalau kita tengok balik, jemaah umrah cerita di kandah di Madinah. Sebab apa berlaku benda-benda ni? Sebab apa berlaku perkara-perkara ni? Kan nak pergi Mekah pun ada orang tipu lah. Kan? Nak pergi Mekah nak buat umrah pun ada orang tipu lah. Ada. Sebab apa? Sebab apa? Sebab Nabi lahir kat mana? Manusia yang paling agung sekali lahir di mana? Di Mekah. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Dan manusia paling jahat sekali atas muka bumi ini lahir di mana? Mekah juga. Siapa dia? Abu Jahal, Fir'aun hadhihi ummah, Nabi kata. Fir'aun makun ini, Abu Jahal. Jadi maknanya kalau kita nak bermuamalat dengan orang-orang sana, maka kita kena berhati-hati. Yang ni kes apa? Ini juga umrah cerita kita kena di Madinah. Kes apa? Ini kes kalau yang kes pergi sampai di Madinah nak balik tiket flight tak? Ini dia kes dia. Jadi datanglah ada masa tu Datuk Aziz. Masa tu dia pengurusi tabung haji, dia bawa balik jemaah tersebut. Kemudian seterusnya hasrat tunai umrah tergendala. Jadi berlaku macam mana ni? Yang ni dah buat kenuri dah. Ini besok dah buat kenuri dah, balik dah buat kenuri, sembelih lembu lah, apa semua, sembelih kambing lah, buat kenuri besar-besar, tiba-tiba sampai di airport KLIA. Apa berlaku? Flight tak ada, package tak ada. Ini banyak senario yang berlaku. Sampai KLIA dah, flight tak ada. Jadi macam mana jemaah tersebut nak balik ke rumah malu? Sebab apa? Sebab ada buat kenuri lah. Jadi apa berlaku? Sewa hotel di Kuala Lumpur, duduk rumah anak saudara dia mana-mana ke, cukup 2 minggu baru balik, bawa balik kampung nak kahwin. Benda ni berlaku. Ini pun berlaku juga. Ada bila? Ini pada zaman Datuk Seri Najib dan juga Zaman Khail masa tu jadi menteri agama. Datang package umrah, datang kursus umrah, bayar 500 je, dapat beg sampai masa tunggu ke airport. RM500. Boleh ke pergi umrah? Boleh ke pergi umrah dengan RM500? Boleh. Tapi sampai KLIA je lah. Tak sampai lah Mekah. Kan? Benda ni banyak berlaku. Saya rasa dari statistik saat ini, pihak BDRM mungkin tahu kot mana punya modus operandi apa semua tu kan. Kemudian yang ni antara juga sedikit jumlah aduan berkaitan pakej umrah mengikut tahun dan sebagainya, lagi benda yang ini berapa kerugian dia belas juta. Kemudian, okey, dari sudut kes penipuan pakej umrah ni, jadi sudut penipuan pakej umrah, kita ada apa? Jenis penipuan. Yang ni saya rasa modus operandi mungkin kita tahu, pihak PDRM lebih mengetahui. Dia nak bab tipu ni. Tipu pakej umrah ni ada 2 kategori je sebenarnya. 2 kategori. Kategori yang pertama, memang dia niat nak menipu. Niat nak kelepek dia orang. Itu memang asal dia macam tu lah. Itu. Yang kedua, kategori yang kedua, dia tidak menipu pun. Jemaah sampai dekat tanah suci. Tetapi apa berlaku? Apa berlaku? Sampai di sana, dia tidak menjanjikan apa yang dijanjikan semasa berada di tanah air. Itu termasuk juga penipuan. Dia janji, contohnya apa dia janji? Contohnya sampai di Mekah, flight okey, dengan harga pakej sekian-sekian dengan 4,000 ke 5,000. Pakej sekian-sekian, sampai di sana pergi dengan penerbangan apa? Pergi dengan penerbangan Saudi, direct flight contoh kata. Tapi bila hari kejadian, apa pakej flight yang dia bagi? Dia bagi Biman Air. Contoh, Biman ada. Orang naik Biman Air sekarang ni. Apa nama ni? Biman apa ni mah? Bangladesh Airlines kan. Ataupun bagi Pakistan ke, ataupun ada transit sampai 5-6 kali ke, janji direct flight Saudi ataupun Mas, 2 flight kan, Saudi ataupun Mas yang direct ni. Sekarang dulu ada Asia, sekarang dah Asia pun tak pergi ke sana dah. Dia pergi Jordan kena turun apa? Jordan kena turun apa? Kena pergi KLIA, Kuala Lumpur, Bangkok aman patah balik bawa ke Jeddah. Itu benda yang tidak menjanjikan tidak menunaikan apa yang dijanjikan. Itu juga termasuk dalam apa? Dalam kategori penipuan yang perlu kita berhati-hati.
Itu dua perkara. Yang pertama sekali apa dia? Yang pertama sekali memang dia niat nak tipu. Sampai di Mekah ni janji hotel 5 bintang. Sampai di Mekah, okey, janji hotel 5 bintang. Memang dalam pakej hotel 5 bintang berkaitan dengan Masjidil Haram ni. Sampai di Mekah ada beribu-ribu bintang. Apa maksud dari situ? Beribu-ribu bintang. Apa maksud dari situ? Tak ada hotel. Tak ada hotel, juga bintangnya banyak kat atas. Itu termasuk juga. Ini benda yang perlu mana dia dua kategori penipuan. Yang pertama, memang dah niat nak menipu. Yang kedua, tidak menunaikan seperti yang termasuk dalam perjanjian dalam pembelian package. Jadi so makna dia antara modus operandi yang saya rasa mungkin tuan-tuan muslim pihak BDRM saya rasa mungkin dah dah maklum, dah arif tentang perkara ni. Antara dia pada jual package murah. Jual package murah. Harga 3,000. Janji macam-macam. Itu termasuk juga antara modus operandi. Jual package murah. Yang sepatutnya harga package 7,000 ke 8,000 dia jual 4,000, 5,000. Jadi maknanya kalau kita nak beli package, kita kena study dulu benda apa yang ditawarkan. Kan? Kalau kita nak beli package umrah, kita kena study dahulu benda apa yang nak ditawarkan. Yang pertama sekali kita kena tengok apa dia? Penerbangan. Yang ni paling utama sekali. Penerbangan. Flight apa dia ambil? Sama ada penerbangan tersebut adalah direct flight ataupun flight tersebut adalah flight fancy. Kena tengok benda kos. Kalau direct flight memang package tersebut dia akan up sikit. Sebab apa? Sebab dia tidak membenarkan jemaah. Yang pertama. Benda yang ketiga, kategori kedua yang perlu kita kena titik beratkan apa dia? Hotel apa yang dia ambil? Hotel apa yang dia ambil? Adakah hotel itu berkaitan ke ataupun hotel kadang-kadang janji je hotel tu 50 meter daripada Masjidil Haram, tapi tiba-tiba dia bagi mana? 1 kilometer. Berdasarkan kalau lagi jauh lagi hotel, lagilah murah dia punya bayaran. Tapi kalau hotel yang dekat-dekat harga nak cari harga 3,000 memang tak jumpa lah. Kemudian seterusnya bilangan hari. Kau kena tengok juga. Bilangan hari dia akan melibatkan bilangan hotel. Bilangan hari dia juga melibatkan bilangan hotel. Dan kita tengok juga masa beli package tersebut musim apa? Seasonnya. Kiranya kalau musim tersebut musim cuti sekolah ataupun bulan Ramadan, maka biasaannya package akan apa? Akan meningkat. Itu indikator yang kita perlu tengok apa dia mau cuti sekolah. Tapi harga package 4,500. Masuk akal tak? Kena check balik. Jangan. Itu mungkin di sana ada unsur-unsur yang boleh berlakunya penipuan. Kemudian kena tengok lagi bilangan hari dia. Kemudian seterusnya tengok lagi sampai di Mekah esok pengangkutan apa yang dia guna. Bas dia macam mana. Ini kena tengok juga. Kita kena study balik. Kemudian seterusnya apa? Kita tengok juga makan berapa kali sehari. Kadang-kadang ada package yang tidak sediakan makan. Kemudian ada juga package yang hanya makan disediakan bila mungkin makan pagi saja, tengah hari tak ada. Kena study balik benda tersebut. Kemudian juga termasuk juga visa yang digunakan. Ini antara kriteria yang perlu kita tengok sebelum kita ambil package yang kita nak ambil. Hotel penginapan, flight, bilangan hari, pengangkutan, visa. Visa kena tengok juga. Sekarang ni tambah ada sekarang Saudi keluarkan visa visa turis biar pelancong. Visa kena tengok. Tapi kalau guna visa umrah, dia lebih mahal lagi daripada visa pelancong. Kena tengok balik itu. Itu antara benda kriteria yang perlu kita tengok titik beratkan sebelum kita membeli package umrah. Di antara modus operandi dia guna tawar pengaikan harga yang murah, kemudian LMF, kemudian seterusnya tajaan. Ni saya pernah dengar tak dulu. Tak silap saya benda ni famous berlaku pada tahun 2015 ataupun 2016 ataupun 2017. Tak silap lebih kurang macam itulah. Encik bayar separuh lagi ada orang sponsor. Pernah dengar tak kes ni? Saya rasa banyak juga kes. Di Perak pun ada juga berlaku itu. Tak silap saya di mana? Di Taiping, tak silap. Ini masuk dalam tribunal lah. Tribunal tentang pengguna.
Harga package, tuan-tuan, harga package dia lebih kurang 6,000 saja. Harga package lebih kurang dalam 6,000. Kemudian apa? Tuan bayar 3,000. Separuh lagi akan apa? Akan dibayar oleh jutawan Arab mana tahu. Dia catat macam tu. Jadi makna punya mak aku bayarlah 1,000, bayarlah separuh 3,000 dengan harapan pergilah tahun depan. Maka benda ini berlaku. Jadi kalau ada dah pendek kata dah, kalau ada nak sponsor apa ni, saya rasa mungkin kot kita boleh apa? Kita boleh abaikan dulu kot. Sebab apa, kalau nak sponsor semua lah. Kenapa tak sponsor habis? Kenapa nak half-half je? Jadi kalau ada bunyi yang sponsor tu, yang saya rasa pada saya abaikanlah. Tapi kalau orang sebab adik-beradik kita nak sponsor tu cerita lain lah kan. Tapi kita kena teliti dulu benda ni. Gunakan tajaan, kemudian percaya, gunakan pengaruh imam-imam. Ini antara apa? Antara modus operandi yang sering digunakan. Kemudian seterusnya apa? Yang ni tips, yang ni kena tengok balik lah. Yang ni benda yang perlu kita kena tengok. Jadi maknanya sekiranya untuk mengelakkan daripada berlakunya penipuan package umrah ni, apa dia? Yang pertama sekali, kita apa? Kita sebagai orang awam pengguna apa? Kita seharusnya sebelum membeli package umrah, kita kena apa? Kita kena study dahulu. Kita tengok dahulu dia punya apa? Dia punya status company yang kita nak apa? Nak beli package tersebut. Status dia. Status tu nak semak di mana? Status tu nak semak di mana? Di laman web Kementerian Pelancongan, MOTAC. MOTAC, MOTAC, Kementerian Pelancongan, Ministry of Tourism and Culture. Kena tengok semak dulu. Dan semak tersebut, sekiranya kita nak ambil package tersebut, katalah syarikat ABC Travel, semak dia macam mana? Kita pastikan bahawa syarikat tersebut ada apa? Ada bidang, 4 bidang. Yang pertama sekali, syarikat tersebut dia ada tulis tu, status. Yang pertama sekali I, O, T, dan berakhir dengan huruf U. I, O, T, U. I inbound, O outbound, T ticketing, dan U. U pada itu melambangkan umrah. Sekiranya syarikat tersebut tidak ada kolom U yang ujung tu, maka abaikan. Jangan belilah berurusan dengan syarikat tersebut. Kerana apa? Kerana syarikat tersebut dia tidak ada apa? Tidak boleh menunaikan mengendalikan syarikat, tidak boleh mengendalikan package umrah. Itu benda yang perlu kita titik beratkan. Pertama sekali, pastikan kita semak syarikat tersebut melalui apa? Melalui laman web rasmi MOTAC. Tengok status syarikat tersebut. Mesti ada huruf U kat belakang tu, IOTU. U apa? Itu melambangkan umrah. 11.5 ya. Seterusnya tip lagi apa dia? Untuk mengelakkan berlakunya penipuan umrah ni apa dia? Yang pertama sekali kita mestilah buat perbandingan harga. Cek harga balik, macam saya kata tadi, cek balik harga. Harga apa? Buat perbandingan harga dan pengisian package daripada beberapa syarikat berbeza ataupun bertanya pengalaman awak. Study dulu. Kalau yang ni syarikat A, apa dia bagi? Dia harga 6,000. Syarikat B ni harga dia 6,000 juga, apa yang dapat? Jangan membeli sahaja. Ini adalah menjadi satu, boleh menjerumus kita ke dalam lembah ketidaktelusan dalam berurusan dengan syarikat pengendali umrah. Benda ni perlu kita tengok. Semak dulu harga. Kalau harga ni harga 5,000, apa dia bagi? 5,000 mungkin tiket sahaja dan juga visa dan juga hotel. Makan mungkin tak ada. Mungkin harga syarikat tersebut harga dia 8,000, merangkumi semua sekali. Buat perbandingan harga. Ini adalah salah satu kaedah untuk kita mengelakkan daripada berlaku penipuan. Dan seterusnya apa? Bayaran. Yang ni perlu kita buat. Bayaran dibuat ke dalam akaun rasmi syarikat dan bukan dalam akaun individu. Ini penting kita tengok. Jangan sekali-kali kita bayar duit ke akaun individu. Bahaya. Ataupun kita bayar duit tu macam mana? Bayar duit tu kita jumpa mamat seorang ni, apa nama ustaz ni, Pak Haji ni, jumpa tepi jalan, jumpa kedai mamak mana-mana, bawa duit 6,000, pak bagi dia. Jangan. Ini bahaya. Ini boleh menjerumuskan kita ke dalam unsur-unsur ketidaktelusan dalam apa? Dalam
berurusan dengan syarikat mengenai umrah. Jadi maknanya duit bayar kepada mana? Kepada akaun syarikat. Dan berurusan di mana? Dan urusan tu mestilah kita lakukan di mana? Di mana? Di mana? Di pejabat tersebut. Pejabat company yang kita nak berurusan tersebut. Jangan bayar di tepi-tepi jalan. Ini adalah boleh mengundang kepada ketidaktelusan dalam berurusan. Jadi package, pastikan kandungan package yang kita jelas dan dipahami sebelum sebarang pembayaran dibuat. Ini benda yang perlu kita tengok. Kita tengok balik je lah benda apa term. Dia kadang-kadang kita nak beli package umrah ni. Kalau kita tengok balik lah, kalau kita nak buat loan kerajaan, loan bank rakyat ke, loan bank mana-mana kalau kita buat loan, 5,000 ya bayaran package tu. 5,000 ya bayaran loan tersebut. Berapa borang kita kena sign? Berapa borang kita kena sign? Sampai 5-6 borang, 7-8 borang kita kena sign. Tapi kalau kita beli package umrah dengan harga 10,000, kadang-kadang selai resit pun kita tak dapat. Sebab apa? Sebab kita berurusan dengan orang. Ini bahaya. Boleh menjerumuskan kita kepada ketidaktelusan dalam urusan dalam package umrah. Tuan-tuan dan Allah sekalian, itu benda yang perlu kita kena tengok. Yang ni saya rasa okey kot. Kalau sekiranya ada tuan-tuan yang pernah kena tipu, kan? Ada di sini yang kalangan kita yang pernah kena tipu. Ustaz Zumi biasa kot. Oh, tak Ustaz Zumi. Dia kalau orang biasa kena tipu ni, dia tak mengaku. Dia malu nak cerita orang, aku kena tipu umrah dah. Dia tak biasanya tak mengaku. Kan? Itu biasanya macam tu. Ini kalau sekiranya berlaku, kumpulan semua bukti, buat laporan polis lah, kemudian seterusnya buat aduan ke tribunal itu tribunal untuk dapat balik kan, kemudian seterusnya yang ambil tindakan sendiri. Itu antara benda-benda yang perlu kita titik beratkan. So sekarang kita ada sampai pukul berapa Ustaz? Sampai 10 kan? So last sekali kita telitilah ayat Al-Quran yang Nabi SAW sebut. Apa dia? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok balik, kita telusuri balik ayat Al-Quran, dia sebut apa? Sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Kita tengok balik, dalam ayat lain, dalam suruhan-suruhan lain, nak suruh semayang, nak suruh puasa, nak suruh bayar zakat, semua Allah SWT suruh buat kerana dia. Tetapi suruhan tersebut tidak sedirect seperti mana dalam ibadat haji dan umrah. Kerana apa? Kerana di dalam ibadat haji dan umrah lah paling banyak sekali orang melakukan riya dan tidak telus dalam ibadat. Itu benda yang perlu kita kena titik beratkan. Jadi maknanya berhati-hatilah semasa kita dalam berurusan package umrah ni. Jangan sampai kita apa? Kita terpedaya dengan sedikit yang berlaku. Takut juga kadang-kadang kita anggota pun kena juga. Kena apa? Kena kelepek juga duit. Ini satu benda yang bahaya kan. Orang polis pun kena juga. Kan? Jangan kita masuk dalam golongan. Benda ini kita boleh terhindar daripada awal sekiranya kita apa? Kita titik beratkan perkara-perkara yang sedemikian. Jadi itu sebagai yang apa? Yang pertama, berkaitan ibadat umrah. So, buka soalan. Boleh buka soalan ke Ustaz? Ustaz Kamil? Setakat ni ada soalan tak? Tak ada? Sampai berapa Ustaz? Ke 10? 10 setengah? Ada masa lagi. So, saya buka soalan untuk yang berkaitan dengan ibadat umrah ni. Kok ada ke? Boleh faham lah ke orang? Ini belum masuk kursus umrah lagi. Kalau kursus umrah dia tak boleh bagi sejam ni. Kursus umrah sekurang-kurangnya 3 jam ataupun 2 jam setengah. Masuklah sekali dengan tawaf apa semualah. Ini hanya berkaitan dengan advokasi pengurusan umrah. Itu yang lebih utama. Tip-tip untuk elak penipuan, kemudian perkara-perkara yang berkaitan dengan akta dan sebagainya. Itu yang berkaitan dengan advokasi, bukan yang kursus umrah kita yang sebenar. Kalau sekiranya kursus umrah yang sebenarnya boleh makan masa sampai berapa lama?
Mungkin boleh makan sampai dalam masa 2 jam ke 3 jam. Dia punya perjalanan 3 jam lah, itu yang biasa. So, any questions? Any question else? Tak ada? Okey, kita pergi satu lagi. Ke mengantuk? Biasalah mengantuk pukul 10 ni kan? Okey, sekarang lagi berkaitan dengan badal haji. Yang ini benda juga yang paling penting juga kita kena highlightkan di sini. Perkara yang berkaitan dengan apa? Dengan badal haji. Mungkin kita di sini ada juga yang terlibat juga dengan pengurusan badal haji, ataupun yang juga mungkin kita juga ada pernah kirim badal haji ke Ustaz, saya nak pergi ke Mekah ni, badal haji ni, Ustaz nak pergi ke Mekah, orang tabung haji ni nak pergi ke Mekah ni, tolong Ustaz bawa badal haji kat saya. Apa kita tengok dari sudut fit badal haji. Okey, badal haji, mengerjakan haji merupakan, haji diwajibkan ditunaikan oleh setiap Muslim yang mukallaf. Ini dia jadi sudut pengurusan badal haji pula. Namun begitu, pelaksanaan ibadat ini dia bergantung kepada kemampuan seorang untuk melakukannya. Nak buat haji ni dia perlu kepada kemampuan. Oleh demikian, apabila seorang Muslim tidak mampu melakukan sendiri ibadat haji disebabkan beberapa keuzuran yang diakui syarak atau tidak berkesempatan menyempurnakannya semasa hidup, sedangkan syarat-syarat wajib telah dipenuhi, maka ibadat haji golongan ini wajib disempurnakan secara badal haji mengikut syarat-syaratnya. Okey, itu dari sudut badal haji. Okey, badal haji apa maksud dia? What's the meaning of badal haji? Badal haji ni apa dia? Badal haji atau mengerjakan haji ganti ialah ibadat haji yang dilaksanakan oleh seseorang individu bagi pihak individu lain yang tersebut disebabkan oleh beberapa halangan yang diakui syarak. Ini diharuskan di sisi syarak berdasarkan pandangan jumhur ulama dalam kalangan mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali. Maknanya hukum melaksanakan badal haji ataupun haji ganti, hukum ni adalah harus berdasarkan pandangan jumhur ulama. Persyariatan badal haji ni syara'an macam mana? Dalil dia apa? Dalil dia banyak sangatlah. Antara dia apa? Ya Rasulullah, inna abi syekhun kabir la yastati'u al-hajj wal umrah wal dha'n, qala uhajjun an abika wa a'tamir. Qala Nabi kata na'am, ya uhajjun an abika wa a'tamir. Aku ada seorang bapa. Seorang wanita tanya kepada, aku ada seorang bapa. Ayah aku ni memang tak boleh nak buat haji ataupun umrah, ataupun memang tak boleh nak pergi jalan jauh. Bolehkah aku nak buat haji untuk dia? Seorang wanita ditanya kepada Rasulullah, uhjud anhu wa'tamir. Buatlah haji untuk dia dan tunaikanlah umrah. Ini antara dalil persyariatan melaksanakan ibadat haji. So, ibadat pada haji ni siapa yang boleh buat? Golongan mana yang boleh dilakukan, yang boleh dilakukan badal untuk dia? Tak semua ke? Adakah semua orang boleh kita buat untuk dia? Tidak. Bukan semua orang kita boleh laksanakan badal haji untuk dia. Yang pertama sekali apa dia? Seseorang tersebut yang dah meninggal dunia. Ini untuk orang yang dah meninggal dunia, boleh kita tunaikan badal haji untuk dia. Ataupun orang tersebut telah dikurung, dipenjara atau sebagainya. Kemudian dihalang. Kemudian seterusnya mengidap penyakit yang tidak akan sembuh. Mengidap penyakit, orang tu memang penyakit, memang tak ada harapan sembuh dah. Kalau contoh sekarang ni, kalau ikut keputusan muzakarah haji, seseorang yang tersebut yang dah kena penyakit hemodialisis. Apa hemodialisis tu? Orang kena cuci darah. Dah kena, memang dia kena treatment selalu, cuci darah selalu, setiap minggu 3 kali kena pergi. Orang tersebut kalau ikut keputusan muzakarah haji, dia kata apa? Orang tersebut dikecualikan daripada apa? Daripada melaksanakan ibadat haji, dan wajib digantikan dengan apa? Dengan badal haji. Itu untuk yang pertama.
Yang ketiga. Yang keempat, yang seterusnya orang yang kecacatan pendidikan memang tak mampu, tak ada ruang untuk pergi ke sana. Dan sesungguhnya usia yang tua yang tidak mampu untuk melakukan ibadat haji dan menempuh perjalanan yang jauh. Ini orang antara kategori yang boleh. Haji dia gugur tak? Haji dia tergugur untuk dilaksanakan tak? Tidak. Dan tetap bagaimana laksana ibadat haji dia? Haji dia tersebut kena apa? Kena apa? Kena digantikan, dibadarkan. Itu yang pertama. Orang siapa yang dikenakan, untuk siapa yang dibolehkan untuk dibuat ibadat haji, ini adalah golongan-golongan dia. Kemudian seterusnya, syarat pelaksana orang yang nak buat. Orang yang nak buat badal haji itu siapa? Orang yang nak buat badal haji itu mestilah orang tersebut pernah melaksanakan ibadat haji. Yang ni jangan terlepas pandang. Siapa-siapa walaupun dia umrah 80 kali sekalipun, tetapi dia belum pernah lagi melaksanakan ibadat haji, maka golongan ini tidak boleh apa? Tidak boleh melaksanakan badal haji orang lain. Sebab apa? Sebab berdalilkan hadis Nabi SAW. Seorang sahabat kata apa? Labbaika an syubrumah. Kemudian Nabi tanya, siapa dia syubrumah tu? Nabi dia kata, adik-adik aku. Akhul li atau sadiqul li. Kemudian kata, jadi apa nak buat haji? Dia kata belum. Kemudian dia kata, hujja anka summa hujja an syubrumah. Buat haji untuk hang dulu, kemudian barulah buat haji untuk syubrumah tu. Maknanya kena buat untuk haji kita dahulu, barulah boleh digantikan untuk orang lain. Itu syarat pelaksana. Yang pertama, orang yang dah buat, siapa yang golongan yang layak untuk buat, iaitulah orang tersebut meninggal ataupun dah sakit, tak dapat sembuh dan terhalang dan sebagainya. Kemudian siapa dia? Kemudian orang yang boleh buat siapa dia? Orang tersebut mestilah selesai melaksanakan ibadat haji untuk diri dia dahulu, barulah boleh. Kemudian seterusnya syarat-syarat sah mestilah pakai duit apa semua, dan seterusnya mestilah satu umrah antara seorang pelaksana ibadat haji hanya boleh menerima satu upah pelaksana ibadat haji bagi setiap musim haji. Maknanya untuk buat ibadat haji, seorang tersebut hanya boleh buat untuk satu orang sahaja. Ini kadang-kadang kita pernah tengok. Kadang-kadang orang kutip ibadat haji banyak. Dia bagi ke orang ke, dia bagi ke orang semua ke, atau dia buat semua untuk 5 orang, 10 orang sekali. Hukum ni boleh tak? Hukum ni tidak boleh. Jadi maknanya, kalau kita nak bawa ibadat haji kepada orang lain, untuk orang lain hanya satu orang sahaja, tak boleh lebih pada satu orang. Ini perlu kita tengok. Kadang-kadang ada juga orang boleh lamsam semua sekali kan. Sekiranya berlaku sedemikian, maka badal haji tersebut tidak sah. Dan haji orang yang menjadi pembadal tersebut, maka tidak sah haji, masih belum tertanggung. Boleh tak dilaksanakan dalam dua keadaan? Itulah hukum menerima upah badal haji. Ini kena tengok hukum yang diupah. Dilakukan secara sukarela atau oleh pelaksana, ataupun dilakukan secara berupah. Boleh buat secara free, contohnya macam ayah saya meninggal, saya buat untuk orang ayah saya sendiri secara percuma. Hukumnya boleh tak? Hukumnya boleh. Ataupun saya nak ambil upah daripada harta ayah saya tadi, hukumnya boleh tak? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh untuk kita ambil upah daripada pelaksana, daripada wang orang yang ditinggalkan. Jadi kita tengok balik pengurusan badal haji di Malaysia. Siapa yang tokeh? Siapa yang tokeh badal haji di Malaysia sebenarnya? Tabung haji ke? Tabung haji ke Ustaz? Tabung haji dia menguruskan badal haji tak? Tabung haji. Tabung haji, adakah dia mengurus juga badal haji? Tidak. Dia hanya sebagai pemudah cara sahaja. Kadang-kadang setiap tahun dia buka kaunter lebih kurang dalam 3,000 seat kot. Dah 2 tahun saya rasa tak buka badal haji. Dah 2 tahun silap saya tabung haji dia tak buka badal haji. Sebab apa? Sebab kekangan, kesukaran untuk mencari orang yang apa? Melaksanakan di tanah suci. Jadi makna siapa sebenarnya tokeh badal haji? Jadi dari sudut perundangan di Malaysia, tidak ada satu badan pun yang menyelaras pengurusan badal haji di Malaysia. Jadi makna dia sekali lagi saya sebut, dari sudut perundangan, tidak ada satu pun badan yang menyelaras badal haji di Malaysia. Tabung haji pun tidak counter badal haji. Tabung haji pun tidak mempunyai kuasa untuk menguruskan badal haji. Sebab apa? Sebab tabung haji adalah Akta 535, dia hanya menguruskan orang yang pergi haji, bukannya orang yang mati untuk buat haji. Itu dah sudut mahfuz Ustaz kan? Betul kan? Tabung haji dia hanya menguruskan orang yang nak pergi haji, dia tidak menguruskan orang badal haji.
Kalau ada sekalipun tabung haji dibuka, itu hanya untuk memudahkan jemaah yang nak melaksanakan ibadah haji, bukan secara total. Itu dari sudut pengurusan badan haji. Jadi bila mana tidak ada orang yang menguruskan, maka berlakulah banyak sangat isu. Kemudian isu dah, antara isu-isu dia apa? Kadar upah yang pelbagai. Kemudian tidak ada orang yang monitor. Berlakulah penipuan sijil dan sebagainya. Kan? Jadi maknanya isu-isu kriteria kesalahan, kemudian seterusnya permasalahannya apa? Dari segi permasalahan permintaan terhadap pakej badal haji semakin meningkat sehingga menyebabkan ramai yang mendakwa agensi dan orang perseorangan menawarkan perkhidmatan badal haji. Permintaan yang sangat tinggi adalah dikuatiri tidak ada pemantauan dan pengawalan, sedangkan pada waris meyakini bahawa badal haji dapat diuruskan dengan badan dan ada agensi yang tentu. Jadi maknanya dalam pengurusan badal haji, tuan-tuan dan puan-puan yang dimiliki Allah sekalian, kalau kita tengok balik, upah 1,500 badal haji boleh terima. 1,500 untuk buat badal haji. Kalau kita tengok balik, ini biasanya banyak berlaku di mana? Tiang-tiang masjid. Lagi mana? Di pokok-pokok. Biasanya kat masjid lah. 1,500. Kemudian ada pelajar di Mekah, tendah tembelang. Kemudian pakej apa nama, dengan harga 2,500, 1,500, 800. Makul tak benda ni boleh dilaksanakan? Ini ada satu benda yang perlu kita tengok balik. Ya, Datuk, yang boleh tangan ni. Maknanya pengurusan badal haji di Malaysia tidak ada satu pun kuasa yang benar-benar monitor perkara ni. Atau tabung haji sendiri pun tidak dapat melaksanakan pengurusan badal haji. Tapi cumanya kita daripada jauh kita bagi awareness kepada kesedaran. Dengan harga 1,400, 1,500, 2,000, boleh tak seseorang tersebut pergi melaksanakan ibadah haji, buat badal haji untuk orang lain? Saya nak bagi satu andaian. Kalau berharga 2,000, kalau 10 tahun lepas, pada saya mungkin benda ni, isu ni tidak timbul. Sebab apa? Sebab kerajaan Arab Saudi dia membenarkan penduduk Mekah pergi buat haji tanpa ada sekatan. Kalau lebih kurang dalam 10 tahun ke 5 tahun dulu ke atas lah, 15 tahun dahulu, 500 pada kutip berhaji, 1,500 sekarang. Tapi kalau dalam konteks sekarang, orang Mekah, tak silap saya, lebih kurang penduduk Mekah lebih kurang 2 juta ke 3 juta orang. 2 juta orang penduduk Mekah. Dalam konteks sekarang, orang Mekah nak pergi buat haji pada musim haji pun nak kena ada permit untuk masuk ke Arafah. Dan masa sekarang nak masuk ke Arafah, orang Mekah sendiri pun kena masuk, kena ada permit. So macam mana dia boleh buat? Sedangkan untuk dapat permit, seorang yang penduduk Mekah nak dapat permit untuk pergi masuk ke Arafah buat haji, kalau tak silap saya, lebih kurang dia perlu kena bayar dalam 6,000 SR Saudi Riyal seorang. Lebih kurang macam tu, tak silap saya harganya. So macam mana kita boleh kata harga badal haji dengan 1,200, 1,500, 2,000? Bolehkah dilaksanakan? Saya tak kata benda ni mungkin boleh jadi penipuan dan sebagainya. Boleh tak dilaksanakan dengan harga semikian? Ini kita dah buka minda saja untuk kita berfikir. So benda yang kita perlu lalusi. Yes, kalau tak silap saya, kalau dalam 10 tahun selepas, dalam 5 tahun ke atas, 10 tahun yang lalu, saya rasa mungkin benda ni tidak jadi isu. Sebab apa? Sebab ramai di sana penduduk Mekah bila masa musim haji mereka pergi buat haji. Boleh masuk, tidak ada sekatan. Tetapi zaman sekarang ada sekatan untuk masuk pergi ke Arafah. Yang mana kalau masa nak buat haji mesti pergi Arafah, sebab Nabi kata al-hajj Arafah. Haji tu mesti buat Arafah. Tak pergi Arafah memang tak ada haji. Walaupun tawaf 40 kali sekali tu. Ini benda yang perlu kita lihat. Kemudian timbul guna pula isu pelajar harga 1,800 terima upah haji. Banyak sangat benda ni digemburkan masyarakat. Kemudian guna pula nama pelajar Universiti Islam Madinah. Tak silap saya, Universiti Islam Madinah ni keluar ni statement daripada tabung haji sendiri dah keluar kan. Orang ramai disedi supaya lebih berhati-hati dan menyelidik terlebih dahulu berkaitan perkhidmatan haji yang ditawarkan oleh pihak atau agensi tertentu. Tahun lepas haji tak ada pun.
2 tahun sudah haji tak ada pun. Tetapi ada juga orang keluarkan pada haji. Kenapa? Kerana dia kata boleh dia pergi. Siapa yang pergi? Benda ni perlu kita tengok. Nak kita pelajar mesti Islam Madinah itu persada tu kita. Persada berdasarkan kenyataan rasmi Persatuan Mahasiswa Malaysia Arab Saudi Cawangan Madinah. Penduduk Universiti Islam Madinah lebih kurang dalam seramai 250 orang lah. Macam mana dia kutip pada haji? Dan kalau kita tengok iklan dalam Facebook, saya cuba juga masuk orang ni, try, check. Tak reply pun. Ini unsur-unsur. Jadi kalau mana dia, kalau kita tengok balik, kalau kita rasa hasrat nak buat ibadah haji pada kawan-kawan dengan kita semua adik-beradik apa semua, kita tengok dulu. Betul, tabung haji tak salah saya tak kutip kot tak buat ibadah haji tahun ni kan. Tak kutip. Macam mana orang luar dalam ni boleh kutip. Jadi kita jangan terpedaya dengan isu-isu yang sedemikian. Tabung haji pun tak kutip ibadah haji. Bagaimana orang persorangan dalam Facebook, dalam ni kutip nak apa? Nak boleh buat ibadah haji. Kemudian balik cop balik, oi senarai. Oh, haji telah disahkan buat haji. CJ tu RM2 lah. Pergi kat apa nama kedai Indonesia kat Arab Saudi tu bersepah dia jual CJ. Siapa-siapa pun boleh CJ, tag sendiri pun boleh. Jadi jangan terpedaya. Jadi kalau tak mampu juga mak saya meninggal, macam mana nak buat? Jadi baliklah kepada hukum asal dia. Balik kepada hukum asal untuk laksanakan ibadah haji. Macam mana? Dia tak mampu? Tak payah. Tak perlulah kita nak ni. Kita tengok balik. Kalau kita berkemampuan cari orang untuk laksanakan ibadah haji, maka upahlah dia. Contohnya macam saya, apa nama, Datuk dah pernah pergi haji. Tiba-tiba tahun ni Datuk dapat peluang untuk pergi laksanakan haji. Datuk, tolong bawa mak saya. Tolong buat badan haji untuk mak saya. Kos dia berapa? Kos dia berapa perjalanan Datuk tu lah yang kita kena tanggung. Sebab dia bawa badan haji untuk kita. Itu yang sebenarnya. Ini adalah isu yang perlu kita tengok balik kan. Jadi kalau orang Ustaz, saya sebelum ni saya pernah terbayar lah Ustaz dengan ejen sekian. Ustaz kebaiklah insya-Allah. Tapi kalau sekiranya kita tahu bahawa dia memang tidak laksanakan pada haji tersebut, maka belum lagi lah terangkat. Tapi kalau kita yakin dengan apa yang telah dilaksanakan olehnya, maka kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan amalan haji pada haji tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara isu yang perlu kita titik beratkan dalam permasalahan pada haji. Ya, tidak sebab apa? Sebab yang pertama sekali tak ada orang monitor. Kemudian tak ada orang yang tengok, pantau benda ni. Kan, tambah-tambah sekarang pula timbul isu haji furada. Misalkan apa nama furada kami di Johor ni, orang kuat kemarin. Kerajaan Malaysia tak umum pun lagi. Kerajaan Arab Saudi belum umum pun lagi haji. Tak umum pun lagi. Kerajaan Malaysia tak umum lagi, kerajaan Arab Saudi pun tak umum pun lagi haji. Tapi tiba-tiba ada dah orang pelik duit untuk apa? Untuk pakej haji furada. Siap ada tarikh lagi 27 bulan 26 bulan 17 bulan 6 kita silap dia buka tarikh. Siap dah ada orang bayar pun. Sedang benda ni masih belum lagi diumumkan secara rasmi oleh kerajaan Malaysia ataupun kerajaan Arab Saudi. Dan kami pun dapat baru ni dapat nota diplomatik daripada Johor, daripada Kementerian Luar, Embassy Saudi. Dia tegur KLN, suruhlah orang Malaysia ni janganlah promote haji lagi. Sebab apa? Sebab haji ni kerajaan Malaysia tak umum lagi. Itu yang kita tengok. Isu berkaitan pada haji. So, di antara bendanya bank murah lah tu semua tu lah, ada pakej pengaruh, guna putih duit dan sebagainya, benda kita dah tengok. Jadi secara umumnya penutup kedangan berhaji secara asasnya pengambilan upah berhaji tidak menyalahi hukum syarak, tak jadi hukum syarak, di mana ia adalah diharuskan mengikut syarat-syarat tertentu yang telah dinyatakan mutlak, bahkan perlu oleh jumhur ulama. Namun demikian ianya bukanlah pengharusan yang bersifat mutlak, bahkan perlu meraihkan keadaan serta realiti kehidupan semasa masyarakat. Tengok boleh perlu tak itu dilaksanakan. Kemudian kemaslahatan semua pihak, khususnya masyarakat awam yang memerlukan bimbingan berterusan daripada para agamawan dari segi hukum, akam dan kaedah pelaksanaan adalah faktor utama yang diambil kira dalam pelaksanaan garis panduan yang standard dan pemantauan buruh bagi mengambil upah pada haji Malaysia. Kita tengok boleh lah. Kadang-kadang ada juga kutip 1,500 dibuat untuk 10 orang. Tak boleh lah. Memang tak salah. Dia dapat 15,000. Kemudian tukang kutip pun kadang-kadang dia sendiri pun tak buat. Dia pun kata siapa buat ni? Ada kawan saya di Mekah. Kawan tu itu siapa? Ini adalah satu benda kita kena perhalusi.
So sebagai akhirnya, para agamawan dan ejen yang menjadi fokus kepercayaan masyarakat Islam yang diharapkan dapat membimbing ummah dengan menyentuhi hasrat dan hajat umat Islam khususnya dalam pelaksanaan ibadah haji agar pelaksanaan dengan ikhlas sempurna dan dipercayai. So sebagai akhirnya, ada persoalan sebelum kita mengakhiri? Awal sikit ya. Kita buka 10 minit, nanti kurang dalam 9 minit lagi untuk kita sesi soal jawab. Tak. Badal umrah tu sama juga ke? Macam mana? Badal umrah. Badan umrah tak jadi masalah. Sebab apa? Sebab kita boleh pergi bila-bila. Haji masalahnya sebab apa? Sebab haji dia fokus pada musim haji lah. Dia tak boleh nak pergi. Kalau umrah tak ada masalah. Dia punya syarat dia sama juga. Syarat dia sama. Yes, syarat dia pun sama juga dengan badal haji. Tapi biasa sekarang ni memanglah ada banyak orang promosi badal umrah apa semua. Saya rasa umrah tak jadi isu. Sebab apa? Sebab ramai yang boleh pergi ke sana. Kita sendiri pun dah belum pernah pergi kan. Kita sendiri pun dah selalu pergi. Kira kita sampai sana kita ambil badal. Buat kalau pergi kita naik tak jadi masalah. Itu kita boleh buat umrah untuk orang lain. Yang jadi isu dah sekarang adalah badal haji. Kutip sampai 10 orang, 20 orang, 30 orang, dan dia sendiri pun pegang komisen juga. Kalau harga 2,000, 1,800, dah tentu dia ambil 200 untuk apa? Untuk komisen. Bakilah 1,600 bagi kepada orang sana. Orang sana atas orang sana, orang sana atas sana. Jadi pelaksana dia sama. Dia berlaku macam tu. Itu dia punya senario. Jadi apa yang saya dapat nasihatkan di sini, kami daripada Johor dapat nasihatkan di sini, kita pada masyarakat, kita berhati-hatilah. Nak kata dia tak buat secara total, kita pun tak berani. Nak buat badal haji free pun boleh. Kan contohnya saya bawa untuk arwah ayah kan. Saya buat free untuk ayah saya, tak ada masalah. Free je. Yang ni kenapa perlu bayar? Kalau tak pun sampai 1,500 ke 2,500 ke. Saya rasa dari sudut pelaksanaan 2,000, 2,300, 2,500, 3,000 memang tidak boleh laksanakan. Sudah. Ya, tuan. Okay. Betul. Memang. Okey. Dia punya solusi dah. Dia punya solusi. Berkenaan dengan dan tabung haji sendiri pun, kalau nak bagi pakej ibadah haji, carilah pakej yang apa? Bukan, syarikat yang apa? Yang dilesenkan oleh tabung haji untuk mengelola jemaah haji swasta. Kita tahu tak tabung haji betul PJH. Berapa orang PJH sekarang ni? 21 ke 22? Kata saya tanya Haji Nurin baru ni. Dia kata 22 kot. Contohnya macam apa? Macam Andalusia Travel. Dia sebab apa? Sebab kita boleh bagi kepercayaan pada mereka. Kerana apa? Kerana mereka ni boleh pergi ke sana. So yang tak pergi ke sana, macam mana dia nak bawa badan haji? Itu pun kena tengok juga dengan harga yang ditawarkan. Jadi maknanya kalau kita tidak yakin dengan apa yang berlaku, maka kembalilah kepada hukum asal balik. Wajib tak kita tak laksanakan badan haji sekiranya kita tidak mampu untuk mencari orang. Kalau kita yakini, silakan. Tapi kalau kita rasa macam 50-50 betul ni 10,000, 1,500, 2,000. So ada persoalan lain? Lebih kurang 5 minit berbaki. Mesti jari tak mahu nak. Kadang-kadang orang marah juga cerita-cerita pasal ibadah haji ni kan. Sebab apa? Sebab Ustaz pernah satu ketika tu cerita-cerita ibadah haji ni dekat masjid-masjid, Ustaz potong rezeki kami ya. Sampai macam tu lah. Ini rezeki kami ni Ustaz. Yalah, kita cerita betul. Kita tak cerita kan kata benda tu boleh berlaku, tipu apa semua. Tapi kita bagi gambaran macam mana situasi sebenar pelaksanaan. Itu dia punya senario.
Okey, sebagai akhirnya saya memohon ampun dan maaf yang berharga, yang dihormati DCP Datuk dan seterusnya Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian. Saya mohon ampun seandainya semasa dalam sesi pembintangan ini terdapat kekurangan ataupun terkasar bahasa. Sebenarnya semuanya baik itu datang daripada Allah Subhanahu Taala. Yang lemah dan kurang itu adalah daripada kelemahan saya sendiri, sebagai umat Islam, sebagai umat manusia. Dan sebenarnya saya ucapkan selamat sekali lagi menyambut Hari Polis. Kerjalah dengan ikhlas. InsyaAllah mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di atas muka bumi ini akan diganjari oleh Allah Subhanahu Taala. Berdasarkan ikhlasan kita sebut, kemudian seterusnya dan juga kita sambutlah kita selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan amalan kita sepanjang bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Allah taqabbala minna minkum salihal a'mal minal adil wal ayyarah min aid wal faid. Itu nak ingat ayyarah tu. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Saya akhiri dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.